Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kejahatan merosakkan negara. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah menyelar pihak yang dilihatnya mempertahankan kejahatan yang dilakukan tanpa rasa malu. Kononnya mempertahankan Melayu Islam tetapi apa yang dilihat hanya kerosakan yang nyata. Menjijikkan apabila pengkhianatan, rasuah dan pembohongan dipertahankan oleh pihak berwajib dan umat mendiamkan diri kerana dilalikan dengan mentera Melayu Islam. Ada pula yang memilih perjuangan lebih besar daripada kerosakan ini dengan slogan No Anwar, No DAP dan Islam terancam. Apa sudah jadi kepada kita? Kejahatan di siang hari telah Allah tunjukkan di mana akal dan dhamir hati kita. Butakah kita? Soalnya. Menurut beliau, kejahatan tetap kejahatan. Cuma terdapat perbezaan dalam tahap yang meletakkan sesuatu perbuatan jahat itu lebih buruk daripada perbuatan jahat yang lain. Sebesar-besar kejahatan ialah apabila ia dilakukan terang-terangan tanpa rasa bersalah dan malu pada perbuatannya. Ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 58 surah Al-Qasas yang bermaksud, dan berapa banyak kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dalam kehidupannya. Menurut Mujahid, tahap kejahatan dinilai juga daripada sudut siapa pelakunya dan siapa yang terkesan daripada perbuatan jahatnya. Sebab itulah hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Umar menjelaskan tentang kedudukan seseorang yang diamanahkan mengikut tahap penguasaannya bermula daripada amir, seorang ketua yang besar sehinggalah kepada ketua keluarga dan seorang isteri terhadap suami dan anaknya. Dari kacamata syariat Islam, negara Malaysia dilanda tanda-tanda yang boleh membawa kehancuran dan kerosakan kerana kejahatan pemimpin yang telah meninggalkan kesan kepada rakyat yang bergantung harap kepada mereka. Sebesar-besar kejahatan ialah menjadikan kedudukan sebagai habuan pribadi dan dalam proses itu mengkhianati amanah dan mandat ummah, tegas beliau. Sedangkan Islam meletakkan amanah itu paling utama seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah ke atas kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya perbuatan tersebut. Al-Anfal ayat 27. Mujahid mengambil tragedi tsunami Balak yang berlaku di Pahang baru-baru ini sebagai contoh bagaimana amanah itu diingkari oleh pemimpin. Kita dikejutkan dengan banjir baru-baru ini, namun apa yang lebih menggerunkan ialah batang-batang balak yang bergelimpangan di bawah arus air banjir sehingga terhempas di atas bumbung rumah-rumah rakyat Marhain. Kerosakan nampak jelas kerana ketamakan manusia di atas yang meninggalkan kesan menyayat hati kepada rakyat. Balak yang dicari tetapi bala pula menimpa rakyat. Ini petanda kejahatan yang dilakukan terang-terangan dan hikmah banjir mendedahkan segalanya. Sekarang kejahatan dapat dilihat oleh semua rakyat, katanya. Namun dalam kita merungkai kejahatan gerombolan yang mempertahankannya, kita tidak lupa juga kepada kebaikan Kementerian Pendidikan yang memaklumkan bahawa murid-murid yang kehilangan atau buku teksnya yang rosak akibat bencana banjir yang melanda tidak perlu menggantikan buku teks mereka. Untuk makluman semua, berdasarkan rekod yang ada pada kementerian sehingga hari ini, sebanyak 263,622 naskah buku teks yang rosak akibat banjir melibatkan 14,422 orang murid di seluruh negara. Berdasarkan rekod ini, kementerian mempunyai stok yang mencukupi untuk menggantikan buku teks yang rosak. Kepada murid kehilangan buku teks atau buku teks mereka rosak akibat banjir, jangan risau. Anak-anak tak perlu membayar ganti rugi di atas kerosakan buku teks mahupun menggantikan buku teks mereka, kata Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin. Macam mana kanak-kanak itu akan pergi ke sekolah jika jalan dan jambatan rosak teruk? Kerja pembaikan yang amat diperlukan ini jatuh bahu dan bidang kuasa siapa? Kementerian Kerja Raya KKR mengumumkan sebanyak 1.4 bilion ringgit diperuntukkan bagi kerja membaik pulih infrastruktur kritikal membabitkan 987 lokasi jalan rosak
jambatan runtuh dan runtuhan cerun yang terjejas susulan bencana banjir di seluruh negara setakat ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata daripada jumlah itu sebanyak 928 telah selesai kerja pembersihan dan dibuka untuk laluan sekurang-kurangnya 1 lorong setakat hari ini. Jangkaan siap bergantung pada tahap kerosakan. Fokus kami adalah jalan kritikal. Kami akan pastikan jalan terputus itu akan dapat dilalui. Kami dah mulakan serta-merta selepas banjir reda dan ada jalan yang dah siap bulan ini. Selain itu ada juga yang ambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan dan insya-Allah dalam tahun ini kami usaha untuk siapkan semua, katanya di petik bernama. Semoga KKR dapat melihat di mana infrastruktur yang harus diutamakan selain menjaga kualiti kerja-kerja pembaikan pulih yang dilaksanakan. Demikian sebahagian kos yang ditanggung oleh pembayar cukai akibat pelanggaran amanah pihak tertentu yang menyebabkan kerosakan melampau. Jika kita lihat apa yang berlaku di Pahang, adakah pihak yang bertanggungjawab terhadap kerosakan itu sudah membayar kos di atas ketamakannya? Rakyat tidak nampak ada usaha ke arah itu. Pemimpin masih membisu berhubung syarikat pembalakan yang menjadi penyebab kepada kemusnahan harta dan rumah yang dialami rakyat. Ini kerana Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar masih krik-krik dengan isu siasatan terhadap Ketua Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Tan Sri Azam Baki, yang katanya sedang diteliti oleh Suruhanjaya Security dan Polis Diraja Malaysia, PDRM. Saya sedar ramai pihak yang mendesak agar tindakan diambil terhadap Tan Sri Azam. Bagaimanapun saya ingin mengingatkan semua pihak bahawa perkara ini masih dalam siasatan dan kami hanya boleh membuat keputusan mengenai perkara itu selepas selesai siasatan oleh SC serta PDRM. Menurutnya dalam kenyataan di petik bernama, kemelut yang berlaku di SPRM hanya merupakan salah satu daripada manifestasi tindakan pengubal dasar yang gagal melaksanakan amanah yang diberi oleh rakyat dalam pilihan raya umum. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kita. Firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 41. Telah nampak jelas kerosakan di daratan dan di lautan air di atas apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, iaitu perbuatan manusia, supaya kesannya dikenakan ke atas mereka dari sebahagian kerosakan yang mereka lakukan, agar demikian azab yang menimpa mereka dapat menyedarkan mereka supaya mereka berhenti membuat kerosakan. Seharusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala itu menginsafkan kita bahawa kita telah tersilap semasa memilih siapa yang harus menjadi rakan kita dan siapa wakil kita semasa pilihan raya umum ke-14 dahulu. Kita telah memilih mereka yang mengkhianati kita dan gagal. Akibatnya, negara sedang menuju ke arah kemusnahan. Belajarlah daripada satu riwayat mengenai kepimpinan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Ketika menjawab sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegaskan, seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, nescaya Umar akan diminta bertanggungjawab dan ditanya, mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?